Assalamualaikum dan salam sejahtera para pelajar. Kita akan sambung pelajaran matematik tingkatan 1 dalam bab 11, pengenalan set, standard kandungan 11.1 set dan standard pembelajaran 11.1.2 menghuraikan suatu set dengan menggunakan perihalan, penyenaraian dan tata tanda pembina set. Setiap objek dalam suatu set dikenali sebagai unsur bagi set. Misalnya, jika kita ada set buah-buahan yang terdiri daripada nanas, durian dan pisang, ini bermakna nanas, durian dan pisang ini merupakan unsur-unsurnya. Jadi, set buah-buahan ini mempunyai 3 unsur. Kita gunakan huruf besar untuk menandakan suatu set. Misalnya, A, B, C dan sebagainya. Suatu set boleh dihuraikan dengan menggunakan 3 kaedah, iaitu perihalan, penyenaraian dan tata tanda pembina set. Suatu set mesti ditakrifkan dengan jelas dan tepat supaya kita boleh menentukan sama ada sesuatu objek itu unsur bagi set tersebut atau tidak. Set yang tidak mempunyai sebarang unsur dinamai sebagai set kosong atau set null. Set kosong atau set null ini diwakili oleh simbol P atau tata tanda set, iaitu tanda kurung yang kosong seperti ini. Baiklah pelajar, mari kita lihat contoh satu ini. Suatu set terdiri daripada nombor-nombor sifar 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan 14. Huraikan set ini dengan menggunakan A, perihalan, penyenaraian dan C, tata tanda pembina set. Mula-mula, kita perlu gunakan sebarang huruf besar untuk mewakilkan set nombor ini. Jadi, untuk soalan ini, cikgu gunakan huruf A besar untuk mewakilkan set bagi nombor-nombor ini. Unsur bagi set A adalah sifar 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan 14, di mana nombor-nombor ini sebenarnya merupakan nombor genap kerana nombor-nombor ini boleh dibagi tepat dengan 2. Jadi, apabila menghuraikan set secara perihalan, bermakna kita perlu tulisnya dalam bentuk ayat. Untuk set A ini, kita boleh tuliskan sebagai A ialah set nombor genap yang kurang daripada 15. Seterusnya, bagaimana pula kita hendak huraikan set A ini secara penyenaraian? Kita tuliskan set A dengan menyenaraikan kesemua unsur-unsurnya di dalam tata tanda set seperti berikut. Setiap unsur dalam tata tanda set ini dipisahkan dengan tanda koma. Akhir sekali, apabila kita hendak menghuraikan set ini dengan menggunakan tata tanda pembina set, kita tuliskan ia sebagai A sama dengan X titik bertindih. X ialah nombor genap dan X kurang daripada 15. Sekarang, cikgu teruskan dengan contoh yang kedua. Tentukan sama ada setiap set yang berikut ialah set kosong atau bukan. Ingat ya, set kosong merupakan set yang tidak mengandungi sebarang unsur. Baik, cikgu teruskan dengan bahagian A. K ialah negeri di Malaysia yang namanya bermula dengan huruf Q. Boleh tak kamu senaraikan nama-nama negeri yang ada di Malaysia? Ya, pelajar. Daripada 14 buah nama negeri yang ada di Malaysia, sebenarnya tiada satu pun yang bermula dengan huruf Q. Jadi, set K ini tidak mempunyai sebarang unsur. Maka, kita boleh tuliskan set K ini sebagai set kosong. Seterusnya, kita lihat contoh 2B. Diberikan set L
Nombor perdana antara 1 hingga 10. Apa itu nombor perdana? Mari kita imbas kembali dulu tentang maksud nombor perdana ini. Nombor perdana ni sebenarnya nombor yang selain daripada nombor 1 yang boleh dibahagi dengan nombor 1 dan juga nombor itu sendiri. Dalam soalan ini diberikan bahawa set L ini nombor perdana dan ia berada di antara 1 hingga 10. Jadi, kalau kita senaraikan unsur-unsurnya, kita dapati set L adalah 2, 3, 5 dan 7 sahaja. Maksudnya di sini, set L ini ada unsur-unsurnya, iaitu 2, 3, 5 dan 7. Maka, set L ini bukanlah set kosong. Sekarang kita lihat contoh 2C. Diberi set M ialah X, di mana X ialah faktor bagi 24 dan X lebih besar daripada 25. Baik pelajar, boleh tak kamu senaraikan faktor bagi 24? Faktor bagi 24 ni sebenarnya ialah senarai nombor-nombor yang mana bila kamu darabkan nombor-nombor ini, kamu akan dapat nilainya bersamaan dengan 24. Bila kita senaraikan, didapati faktor bagi 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Nilai yang paling kecil untuk faktor sesuatu nombor adalah nombor 1 dan yang paling besar ialah nombor itu sendiri. Jadi, faktor bagi 24 mestilah tidak mungkin nilainya lebih besar daripada 24. Dalam set M, X lebih besar daripada 25. Sudah tentu tidak ada unsurnya yang melebihi nilai ini. Maka, set M ialah set kosong. Cikgu teruskan lagi dengan contoh 2D. Diberi set N ialah X, di mana X ialah poligon yang mempunyai kurang daripada 6 sisi. Sebenarnya pelajar, bilangan sisi yang paling minimum bagi sesebuah poligon adalah 3 sisi iaitu segitiga. Jadi kalau kita senaraikan poligon-poligon yang mempunyai kurang daripada 6 sisi ialah poligon-poligon dengan bilangan sisinya 3, 4 dan 5. Poligon-poligon ini adalah segitiga, segi empat dan pentagon. Oleh sebab set N ini ada unsur-unsurnya iaitu segitiga, segi empat dan pentagon, maka kita boleh simpulkan di sini bahawa set N ini bukanlah set kosong. Baiklah pelajar, cikgu harap kamu jelas tentang cara untuk menghuraikan set dan boleh menentukan sesuatu set itu sama ada set kosong atau tidak.